Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, alhamdulillah ini adalah sesi tanya jawab siri yang ke-60 semenjak PKP ini pada pagi 21, 29, 1, 2022 bersamaan dengan 26 Jumadal Akhirah 1443. Soalan yang pertama, ada rakan-rakan saya yang makan ubat tahan haid. Supaya haid tak datang pada bulan Ramadan boleh puasa penuh. Dan sewaktu pergi umrah, pergi haji, boleh tawaf, boleh pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara penuh. Apakah hukum? Hukum ni banyak kali dah jawab, tapi olehkan dia tanya ini kita jawab pula kan. Jawabnya para pelajar sekalian, alhamdulillah mengikut fiqh. Saya jawab ikut fiqh. Mengikut ulama fiqh bahawa la haraja fi tanawul, tidak ada larangan untuk nak makan pil tahan haid. Tak ada larangan. Cuma diberi nasihat supaya rujuk dulu kepada doktor perubatan. Ada orang tak sesuai, lagi dia makan ubat lagi celaru. Dulu puasa baik-baik 20 hari boleh puasa, 10 hari cuti. Sekarang ni dah lepas makan ubat, hari ni ada darah, besok tak ada, lusa ada, 1 bulan dalam kepeningan. Saya banyak menghadapi isu ni sewaktu mengendalikan jemaah haji. Di antara soalan yang terbanyak dari wanita, soalan haid. Makan pil, celaru. Macam kita lah juga, kalau kita sekat lorong air kalau lorong parit tu jalan-jalan okey dia. Tapi kalau kita sekat buat lorong lain, dia mula celaru, mula nak berlaku banjir dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan kepada puan ataupun saudari yang bertanya ini, yang pertama sekali rujuk pada doktor. Adapun hukum, alhamdulillah tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan dari sudut syarak. Kata di para ulama, al-ibratu biwujudid dam. Yang diambil kira ada darah. Kalau darah, maka dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Kalau darah tak ada, sesah. Boleh terus puasa. Ini ada seorang dia kata, boleh ke kita sekat-sekat ni? Kata dari sudut syarak, boleh. Sebab dikira darah keluar, tak keluar. Kalau darah keluar, tak bolehlah puasa, tak boleh nak solat. Soalan yang kedua, bolehkah kita amalkan gelang kristal untuk tujuan menaikkan semangat diri? Mandi dengan kristal untuk menghapuskan aura buruk dalam diri. Mani bunga, aura, ni semua ni banyak benda khurafat ni. Aura-aura ni, kalau main aura-aura tu banyak benda auta. Aura jadi auta dia. Mana ada dulu, satu masa dulu sibuk dengan gelang magnet. Gelang magnet ni kan pakai semua laki-laki pakai sebab kuat ni, darah macam-macam. Ana rujuk kepada sahabat-sahabat yang belajar bahagian medik, ada ke tidak dari sudut klinikal, kajian yang dibuat oleh pihak doktor perubatan ni, ada dia punya kesan? Dia kata tak ada. Jadi aura ni sebenarnya kita ni lebih kepada perasaan ya. Mandi bunga lah, buat spa mandi bunga, kono aura. Orang ni tak dapat jodoh pun tak ada aura, kena pergi mandi sana sini, mandi safar, ini semua ni perkara-perkara yang tidak ada asas. Jadi kalau nak mandi spa untuk comel, cik abang tengok lawa, tak ada masalah, pergilah mandi. Lagi baik, lagi suami suka, lagilah boleh. Tapi kalau nak main aura-aura gini, tak payah. Dan termasuk juga dalam kes motivasi sekarang ni. Sebahagian daripada motivator kita ni banyak guna aura, meditasi. Tapi alhamdulillah sekarang ni sudah ada pendakwah kita membongkarkan, dia panggil New Age. Ajaran ini ada unsur kebatinan, unsur batiniah yang memberi kesan kepada kepercayaan kita. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita rasa mudah. Soalan yang ketiga, soalan amali, kan? Soalan kita ni, contohnya kita dah solat jamak takdim, mari kita musafir, kita pun solat jamak takdim Zuhur ataupun asar, ataupun jamak takdim Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi
kita duduk di masjid, tiba-tiba orang solat. Boleh tak boleh kita solat berjamaah dengan jemaah yang ramai? Jawab dia bukan setakat boleh. Memang itu yang sepatutnya. Kita solat tadi, mungkin kita solat seorang. Ataupun berjamaah seorang dua orang. Tapi bila mari waktu solat, kalau lebih-lebih yang solat seorang. Saya jamak tadi, bila seorang. Seorang tak boleh pahala berjamaah. Kalau dua orang baru berjamaah, itu pun minima, dua orang. Bila mari solat ramai-ramai, ada dia punya kelebihan yang lain. Suatu hari, Nabi kita SAW solat subuh di Mina. Saya tulis dalam buku ni. Bagi jemaah yang ada buku Mekah, ni baca dalam buku ni, di peristiwa di Mina. Di buku ni alhamdulillah saya usahakan supaya jemaah yang pergi Mekah dan kembar dia buku Madinah tidak kesunyian. Mana yang ada guide. Duduk di Mina apa aku nak buat? Buka, ada cerita melontar, ada cerita sembelih korban, ada cerita Nabi jumpa dengan sahabat ni. Waktu Nabi solat subuh di Mina, selepas solat dia tengok dua orang tak solat duduk di belakang. Faqal, Nabi kata panggil mari sini. Nabi tanya, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Kenapa kamu tak solat bersama kami? Qala, jawab dua orang sahabat ni, "Sallaina fi rihalina." Kami dah solat di kemah tadi. Solat dah di kemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza sallaituma fi rihalikuma." Kalau kamu dah solat sekalipun, bila kamu pergi ke masjid jamaah, hendaklah kamu solat bersama dengan jamaatul muslimin. Jadi dia kata tadi, yang tadi betul lah solat. Tapi yang kedua ni jadi sunat, tapi pelengkap kepada yang pertama, pelengkap kepada yang pertama. Maka dalam kaedah ini, kita mungkin solat seorang, dia panggil kaedah i'adatus solah. Maknanya ulang balik solat. Bila kita solat yang kurang darjat. Contohlah, kita jalan-jalan, pukul 2 dah, berhenti di masjid. Kita pun solat zuhur seorang kita. Tiba-tiba datang satu kumpulan nak solat zuhur berjamaah. Elok kita ulang balik solat. Jadi lebih-lebih lagi kalau kita jamak dan kita pula berhenti berada di masjid yang sama. Jadi kalau kita tak solat, janggal orang tengok, apa ni, dia ni tak solat ni. Ana jumpa satu kumpulan, ini orang panggil realiti lah. Sekumpulan orang Malaysia, dia pergi masjid Nabi, solat maghrib dengan Isya, jamak takdim. Lepas tu dia balik dekat lobi hotel, waktu orang nak keluar pergi solat Isya, dia duduk berbual kat situ, ada yang isap okok, ada yang bising. Sampai orang hotel bagi tahu, dia kata, "Ustaz, kalimul jamaah." Mu cakap dengan jemaah ni. Kalau dia tak nak pergi masjid, masuk dalam bilik. Kenapa duduk di lobi? Dia kata, sebab dari sudut etika, orang pergi masjid kau duduk buat kat sini, tak comel. Sama juga bila kita pergi masjid, kita duduk tunggu kat tangga je, sedangkan orang solat berjamaah, maka elok kita solat balik. Dia panggil i'adatus solah. Yang pertama tadi, solat fardu dah selesai, tapi ini pelengkap menyempurnakan solat kita yang tadi. Jadi alhamdulillah, itu dari sudut alam nyata lah, alam realiti amali. Musim PKP, tak boleh bawa anak ke masjid. Kadang-kadang wanita pun tak sempat nak pergi. Kita boleh pergi, terhad lah dengan daftar kan, dululah. Jadi eloknya suami pergi solat dengan imam, meriahkan masjid, isteri dengan anak-anak tunggu di atas tikar solat, di atas sejadah. Lepas dia solat, dia balik semula ke rumah, dia solat jadi imam kepada keluarga dia. Kenapa 2 kali? Dia kata tidak jadi masalah. Ada beberapa orang sahabat, dia sayang nak tinggal berjemaah dengan Nabi SAW di masjid, dia mari solat. Lepas solat, dia naik dia punya dongki, lari cepat balik ke kampung dia, jadi imam di kampung. Itu dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Soalan yang keempat, saya diajar oleh, saya tak nak sebutlah nama orang ni, tak baik. Guru dia lah, dia kata kalau nak elakkan gangguan ular, kita kena baca selawat Nabi Nuh. Macam-macam dia punya. Saya tahu selawat ni, kita jumpa juga dalam buku-buku yang kita baca. Dia kata apa? Doa elak gangguan ular dan segala binatang berbisa. Kan yang ditakuti,
Ular ni ditakuti sejak zaman Nabi Adam dulu. Konon-kononnya cerita Israeliat lah, iblis tu masuk dalam ular nak pergi attack Nabi Adam, sebab tu ular tercabut kaki akhirnya. Kan banyak cerita Israeliat dalam cerita-cerita kita ni. Jadi kita mengatakan doa yang dikatakan doa selawat Nabi Nuh ni, saya tak nak ajar selawat ni sebab takut ada orang ambil pula. Kita cakap yang tak betul, dia pula ambil, dia kata bagus juga ni, nak lawan pula. Dan kita kata tidak ada selawat Nabi Nuh seperti yang diajar itu, tidak ada. Yang adanya Nabi kita SAW ajar, setiap kali kita masuk mana-mana tempat yang kita takut, kita kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Insya-Allah Nabi akan bagi tahu kepada kita, kalau kita duduk di tempat itu tidak diganggu oleh hayawan berbisa, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang ada kat situ. Insya-Allah. Kita kena yakin dengan apa yang jadi kalau kita nak interaksi dengan ular ni, panjang pula cerita dia, kan? Dia ada kata kalau kita tengok ular, kita kena halau dia 3 kali. Ular, ni rumah aku ni, kau jangan duduk sini, kau keluar. Jadi ada ulama kata, dia kata ini untuk di Madinah je, tak kira mana-mana pun halau. Sambil kita halau tu, kita telefon GPM juga. Jangan pakai halau je. Kalau dia tak pergi, kita pula lari kan. Jadi kita ada, dia kata kita kena ada interaksi dengan ular. Sebab ular ni kadang-kadang dia bukan ular pun, dia jin yang berupa ular, yang kita tu yang kita takut. Baik. Oh maaf, satu lagi saya dapat cari-cari, dapat sanad bacaan Nabi Nuh tu ambil mana. Undur balik ke soalan kita yang ke berapa tadi? Yang ular tadi, soalan yang keempat. Soalan yang keempat, bacaan kata selawat Nabi Nuh ni, setelah dikorek-korek, jumpa dalam sebuah kitab nama dia Biharul Anwar li Al-Majlisi. Ini ulama Syiah. Dalam kitab ni kata ada. Dia kata setelah Nabi Nuh naik bahtera, Nabi Nuh tak nak bawa akrab ni skorpion, kala jengking, tak bawa mana. Dia pun kata, Nuh, bawa lah aku naik. Ahadtuka, aku janji mu, aku tak akan sengat siapa-siapa atas kapal ni. Nuh tak nak bawa dia, takut dia gigit orang kan. Dia kerja dia gigit. Dia kata aku berjanji dengan Nuh, aku tak akan kacau dia. Jadi dia pun bacalah salam ala Nuh tadi. Itu bacaan dia. Tapi cerita ni ambil dari mana? Daripada Biharul Anwar. Ini kitab Syiah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hati-hati banyak kan dalam amalan-amalan kita ni. Kadang-kadang benda tak ada dalam sunnah, tapi mari daripada Syiah. Saya suka sebar buku yang ditulis oleh Syekh kita, Ustaz, yang dikeluar oleh Jabat Agama tu, buku tentang pengenalan Syiah tu. Ada PDF sekarang, kita duk sebarkan kepada masyarakat supaya kita tahu. Baik, soalan yang kelima, menghantar jenazah ke kubur. Kita dengar Nabi kata dapat 1 qirat. Solat jenazah 1 qirat. Pergi ke kubur dapat 1 qirat lagi. 1 bukit pahala lagi. Tapi jika di perkuburan ramai keluarga si mati datang, yang perempuan-perempuan pun datang, dia orang ni menyibuk duk berselfie, tutup aurat pun tak sempurna, tak jaga adab di kubur, adakah kita boleh duduk lagi atau kita balik? Ini merajuk macam ni soalan. Jangan merajuk. Kerja awak, kalau tengok soalan suasana yang tak baik, kita pun keluarga orang mati juga. Inilah peranan kita, amar ma'ruf nahi munkar. Pergi nasihat, adik, kakak. Kalau orang Kelantan kata mek, ni orang mati ni, bukan tempat selfie sini. Tempat orang insaf, tempat orang sedar, tempat orang mengambil pengajaran. Kata dia dalam kitab kata kafa bil mauti wa'izan. Dalam kitab penama bagi hati tu ada hujung kan, bab kematian, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati tu jadi nasihat. Kita mati tempat selfie pula, apa cerita awak ni? Bagi nasihat. Ada sekali-sekala Nabi kita SAW selepas kebumikan jenazah, sambil menunggu selesai menimbus kubur, Nabi kita bagi tazkirah. Dia panggil tazkirah di kuburan. Cuma saya kata eloklah sekali-sekala
Kalau kita tengok suasana yang tak baik ini berlaku, kita cakap, imam, tengok budak-budak tu. Nampak duduk happy sangat kat kubur ni, macam tak insah je. Imam bagilah tazkirah. Kalau ada ustaz cuik, ustaz, tolonglah ustaz, bagi tazkirah, boleh. Cuma janganlah kita, bila ada kematian, siap dengan speaker besar, siap dengan pentas, ini tazkirah di kuburan. Kita kata bukan macam tu. Nabi kita spontannya, dan bukan semua sahabat mati Nabi kita bagi tazkirah. Yang pentingnya ada. Sekali-sekala kita boleh ihyakan sunnah ini, tazkirah di kuburan. Elok. Lebih-lebih lagi kalaulah yang datang tu keluarga yang ramai, nampak macam tak berapa nak insah mana dari sudut pakaiannya, dari sudut etikanya, elok kita buat benda tu. Baik, soalan yang keenam, saya dilahirkan pada hari Jumaat. Sejak kecil saya mendengar orang tua berkata kita akan mati pada hari yang sama kita lahirkan. Jawabnya tak ada riwayat macam tu. Kalau mati lahir hari Senin, tunggulah hari Senin besok, ready kok mati lah. Tidak ada, tak ada siapa yang tahu. Di antara benda yang kita tak tahu, di manakah tanah kubur, di mana dia akan mati, bila kita tarikh mati, tak boleh tahu. Tak boleh kita nak tahu. Yang tahunya Allah Azza wa Jalla saja. Malaikat maut bila diberi file, dia tahu orang yang akan mati pada waktu sekian, pukul sekian, dan di mana tarikh mati. Jadi yang kita dengar sejak kecil itu dilik balik, bahawa kita bukan tahu bila tarikh mati, yang kita wajibnya membuat persiapan untuk mati. Jangan duk cari tarikh nak mati bila, yang pentingnya kita buat persiapan kalau kita mati apa yang kita nak buat. Soalan yang ketujuh, saya solat subuh berimamkan orang solat sunat 2 rakaat. Maknanya dia nak solat subuh, ada orang solat sunat, dia pergi ikut kawan tu. Orang solat sunat ni dia tak ada kunut, yang kunutnya orang solat subuh. Jadi macam mana dengan solat subuh saya ni? Kalau saya tak baca kunut, macam mana? Bolehkah dia sujud sahwi selepas daripada imam itu bagi salam? Kita kata ginilah, untuk harmonikan masyarakat. Kalau kita sujud sahwi, terkejut pula imam tu, dia kata aku salah apa? Kenapa pula aku kena sujud sahwi? Jadi fatrah sekejap di antara sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu tu, kalau nak baca kunut, baca kat situ je, pendek je boleh. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sempak je. Sambil imam tu turun nak sujud, kita sudah habiskan baca yang pendek ni, kita turun je, tak usah panjang-panjang. Sama juga bila pergi Mekah ni, sampai peringkat kami 4 waktu solat di Masjid Haram. Subuh tidak. Kenapa? Imam tak baca kunut. Jauh sangat awak punya pahaman tu. Kenapa tak nak? Kalau nak baca juga sebagai pengikut mazhab Syafi'i, kita bacalah waktu imam. Lama juga saya ingat imam tu dia baca panjang. Dalam kitab kita ni ada kan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mil as-samawati wal ardi. Nak habis bacaan dia tu sempat ya baca kunut. Tapi kalau awak nak berlagu Allahumma hdina fiman hada, itu tak boleh lah, itu tak sempat lah masa. Jadi masa tu ada. Jadi kita harmonikan suasana, keadaan-keadaan. Tapi kalaulah tak tersujud sahwi pun solat itu sah. Kita kena ingat sujud sahwi ni termasuk dalam sunat ab'ad. Sekiranya ditinggalkan, solat itu masih sah. Yang tak sahnya tak pergi solat Jumaat tu yang peliknya. Ramai ni saya jumpa kes pergi Mekah 4 waktu. Yang satu lagi ikut imam di bilik hotel. Kita kata Masya Allah, ya imam tak kuat bismillah, tak apa pula. Itu yang kadang-kadang kita ni orang panggil tak seimbang dia punya keadaan. Soalan yang ke-8, saya ni mengajar Al-Quran budak-budak dengan bayaran RM20 sebulan. Saya perhati budak yang payah baca Quran ni sebab tak bayar yuran. Adakah saya ni dikira tidak ikhlas mengajar sebab timbul rasa nak suruh ibu bapa bayar? Itu terpulang kepada ustaz lah. Ustaz ke ustazah. Tapi janganlah kita tuduh, awak ni benak ni, baca Quran tak erti sebab tak bayar yuran ni. Alah, kita buat tabung lah supaya tidak menimbulkan su'uzan kepada orang macam ni. Dia nak ngaji Quran pun satu nikmat. Kita buat tabung untuk pelajar miskin. Awak mampu tak mampu bayar? Tak mampu, tak apa. Mari ngaji. Yang penting, mari belajar. Kita buat iklan siap-siap, siapa nak menaja budak-budak ni RM20 je sebulan, bukan banyak pun. Ramai je orang yang sanggup bayar, insya-Allah. Di pondok saya ni bayaran cukup mahal ngaji sini. Berapa ustaz? Bayar RM20 je sebulan. Itu je bayaran. Bayaran pun untuk kita nak guna bayar elektrik, bayar bil air,
Dan kalau makan di asrama RM150 sebulan, makan 4 kali satu hari. Sampai ada ayah terkejut, 4 kali anak saya makan dengan harga RM5. Ya. Tak munasabah ni. Saya nak bayar 300. Awak nak bagi 3,000 saya terima, tapi itu asas. Tapi kalau tak mampu, kita ada tabung kebajikan. Jadi saya syorkan kepada penganjur, ustaz yang mengajar Quran RM20 ni, buat tabung. Kalau pelajar betul-betul tak mampu, kita galakkan dia datang, panggil lagi kawan-kawan. Baru ni ada, ini cerita betul. Sahabat saya ni, dia buka kelas Quran personal. Seorang sama seorang ngaji. Mahal lah sikit dia punya harga tu. Kan? Berapa dia kira per jam? 1 jam RM50. Tapi sama seorang dengan ustaz. Ustaz pula yang kira ada ijazah lah. Bila mari PKP ni orang tak pergi, orang tak apa. Dia sendiri muhasabah. Dia kata boleh jadi kita buka dengan niat nak ambil duit. Sepatutnya kita letak tabungnya. Orang nak bagi, orang tak nak bagi, lillahi ta'ala. Kita jangan tengok berapa dia bagi. Jadi dia sendiri tu rasa tak kena dengan Quran. Jadi alhamdulillah kita kata kalaulah Quran ni dibayar zaman Nabi lagi, ramai orang tak mengaji Quran sampai zaman kita ni. Jadi kita kena letaklah. Ambil yuran tak salah. Atas dasar nak sewa kedai, nak bayar elektrik, nak bayar bil, itu boleh kan. Tapi kalaulah itu niat kita mencari duit dengan Quran, kita kata lah, cari kerja lain. Mari kita pergi jual goreng pisang di tepi jalan lebih baik daripada kita gunakan Quran untuk semata-mata nak mencari duit. Beza Al-Quran ni Allah Ta'ala yang jaga. Jangan kita bermudah-mudah dengan Al-Quran. Soalan yang ke-9, doa ni, adakah doa ini boleh diamalkan? Dia kata ada penceramah kata siapa dia baca doa ni lepas solat, Allah makbulkan tanpa batasan. Doa dia ni sebenarnya bagus. Doa ni dengar baik-baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Buraidah Ibn al-Husayd al-Aslami, Nabi satu hari Nabi dengar seorang sahabat berdoa. Doa ni dia tanya ni, Allahumma inni as'aluka. Ikut semua. Kalau tak ingat apa lepas ni, kita baca dah sekali dalam hidup kita ni. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi apakah bacaan doa ni? Jawabnya bagus. Dalam hadis ni Nabi dengar sahabat ni baca doa ni. Nabi pun tanya. Nabi kata faqala wallazi nafsi biyadihi. Dia bersumpah dengan nama Allah bahawa sahabat ini telah berdoa meminta dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang Maha Agung. Apabila dia berdoa, Allah Ta'ala mustajabkan. Bila dia minta, Allah Ta'ala beri. Tapi dia tak terkait dengan zikir lepas solat, tak masuk. Doa je, bila-bila kita nak berdoa, boleh kita doa dengan doa ni. Kata di para muhakkik, dia sanad dia baik. Kita kata alhamdulillah, boleh kita terima bacaan yang tersebut. Baguslah kalau cuma tuan-tuan dan puan yang senangnya, salah satu daripada buku doa yang kita syorkan ni, Perisai Muslim ni. Mudah, banyak doa bacaan-bacaan. Dalam Perisai Muslim ni, bacaan dari bangun tidur sampai ke tidur balik. 1 hari 24 jam. Alhamdulillah aplikasi Perisai ni dalam handphone Android sudah ada. iPhone masih lagi dalam pembikinan, entah bila punya admin kita boleh siap, wallahu alam. Tapi ambil yang ada ni. Ada setengah jemaah bila kita bagi yang ni, dia kata ustaz saya pakai iPhone, bukan salah saya. Salahnya beli telefon cak ayam pun boleh pakai, boleh baca juga, insya-Allah. Jadi bolehlah. Sebagai soalan yang seterusnya, yang ke-10, Dajjal membawa fitnah dekat-dekat kiamat. Sekarang ni semua orang suka kaitkan dengan Dajjal. Sampai nasi lemak yang 3 bucu tu, kan nasi lemak ni ada 3, orang panggil 3 bucu kah? Itu pemata Dajjal juga. Engkau nak makan, habis nasi lemak makan pun tak lalai polystyrene. Dia pembuku nasi lemak tu, dia tak ada kait dengan Dajjal pun. Yang dia kiranya comel dah. Dia ambil daun pisang, dia bungkus nasi lemak dia, apa pula awak pergi kait dengan Dajjal? Kau tak nak makan sudah, orang lain nak makan. Jadi kita ni kadang-kadang terlalu nak mendajalkan benda, akhir sekali dia pula jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah.
mula-mula keluar isu vaksin ni, isu penjarakan, habis orang kena dajal. Termasuk kita ni pun, dikata ustaz pun terpengaruh dengan dajal juga dah. Ikut KKM, jarakkan saf dan macam-macam dia punya. Habis mufti-muftinya dajalkan dia. Kita kata awak nak takut pada Nabi bila suruh kita berdoa takut pada dajal, kita bukan dia suruh cari dajal, yang kita pergi korek cari dajal tu buat apa? Habis dia kait atas dunia ni. Yang ada mata, ada 3 segi tu, itu semua tu dajal. Kalau tengok dari rumah kita pun ada begini punya alamat, ini rumah pengikut dajal. Kita pun tak tahu bila kita buat rumah tu nak ikut dajal. Kebetulan je nak pembuku nasi lemak pun didajalkan oleh puak-puak ni. Kita kata tuan, janganlah melampau sangat dalam semua keadaan kan? Jadi kita dajal tu memang dajal. Nabi minta perlindungan dari dajal 1400 tahun dulu, tak keluar-keluar lagi sampai hari ni. Tapi dia mari. Bahaya dia sangat besar. Jadi kita takutnya kita terlalu duduk highlight dengan bab dajal, dan takut kita pula duduk mendajalkan orang tu, dajalkan orang ni. Kita kata berhati-hati para jemaah sekalian. Soalan yang terakhir, dia kata dalam surah Sajadah ayat 4, surah Al-Qaf ayat 38, Allah beritahu berkenaan dengan kejadian langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tapi dalam hadis mengatakan bumi itu 7 hari. Macam mana kita nak taufik antara ayat dengan hadis? Jadi ulama kata hadis ini tidak bercanggah. Hadis tidak bercanggah dengan ayat. Yang Tuhan cerita tentang ayat-ayat kejadian langit dengan bumi itu wahwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam. Langit dengan bumi dibuat dalam 6 masa. Surah Hud ayat 7. Dan banyak lagi ayat-ayat, semuanya 6 hari. Manakala kita nak ubah tak boleh. Tapi ada pun hadis Muslim yang mengatakan Nabi kita sebut tentang 7 hari. Jadi ulama telah buat kesimpulan bahawa itu perjalanan penciptaan, penyusunan di atas bumi saja. Buat langit dengan bumi secara asasnya 6 hari. Tapi atas bumi pula susunan dia tu 7 hari. Wallahu alam. Itulah jawapan ringkas kepada respon kepada soalan para sahabat kita ni. Jadi setakat itu dulu, kita ringkas je sebab masa sangat terhad. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.